kita akan teruskan berkenaan dengan topik hari ini, masih lagi membelenggu berkenaan dengan isu wabak coronavirus dan juga apatah lagi kita sekarang berada hari kedua berada dalam perintah kawalan pergerakan, dan ini pastinya bila ada kawalan pergerakan ini turut memberi kesan kepada beberapa individu ataupun beberapa pihak berkenaan dengan kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan ini. Dilema adalah apabila ianya berlaku dalam cuti sekolah. Dan kita fahami bahawa cuti sekolah seminggu ini pastinya banyak majlis-majlis perkahwinan, pertunangan, kenduri kendara dilakukan, pulang ke kampung sepatutnya yang telah dirancang awal. Ini yang memberi kesan kepada beberapa pihak dan kita harus patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, tapi bagaimana pula kita ingin mendengar daripada pihak mereka dan mungkin memberi sedikit iktibar kepada kita sendiri perancangan yang sepatutnya kita dah rancang tahun lalu. Sebab kalau nak berkahwin tahun ni bulan 3, saya pasti perancangannya tahun lalu. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Khalid Ahmad merupakan perancang perkahwinan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke sini. Kerana kami juga walaupun saya terpaksa duduk di rumah tapi datang untuk berkongsi bersama, insya-Allah. Baik. Kita tak tahu sebab seperti mana yang Farid katakan tadi, kalau nak berkahwin, katalah bulan Mac ni kan. Sekarang cuti sekolah. Perancangannya tahun lalu. Ya, sekurang-kurangnya 6 bulan. Pertama sekali terima kasih kepada MHI untuk jemput saya datang bersama-sama untuk berkongsi dengan topik kahwin-kahwin ini juga. Dan juga pertama sekali perancangan setiap perkahwinan adalah mengambil masa yang paling pendek adalah 6 bulan. Dia akan setahun ke 6 bulan lah. Pastinya dia ada bermula dengan idea dan konsep, lepas tu perancangannya, lepas tu pelaksanaannya dan juga the selepas perkahwinan lah. Itu mengambil masa dalam masa setahun gitulah. Okey. Jadi bila sebab kita merancang Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi apabila berlakunya seperti ini kan, dilema kepada pihak perunding perkahwinan, dilema kepada pengantin dan saudara mara keluarga pastinya dah menjemput kat jemputan dan sebagainya. Betul. Okey, bila ini berlaku, sepanjang ini ada tak yang telah membatalkan majlis-majlis yang telah ditempah oleh dengan Khalid? Okey, untuk bulan ini, bulan Mac dan bulan April, sebenarnya kita ada perkahwinan yang telah disetujui dan telah dirancang. Tapi disebabkan dengan keadaan yang wabak COVID-19 ini dan mendapat arahan daripada pihak kerajaan, jadi ada yang nak meneruskan juga, ada yang juga menantikan macam kita tunggu sampai end of the month. Ujung bulan ni kita pastikan kita nak juga. Tapi pihak kami tidak boleh berbuat apa-apa lah. Atas arahan daripada pihak kerajaan, kita memerlukan pentingan keselamatan tetamu dan juga keluarga juga yang akan datang ke majlis kan. Dan pendekatan kami ialah kami kena put on hold lah. Dan juga kami pastikan kita mendapat info daripada pihak-pihak atasan lah, kerajaan. Adakah boleh kami teruskan? Macam mana kalau kami nak teruskan? Macam mana kalau nak teruskan? Katanya ada pengantin, saya nak juga menikah, saya nak juga. Tapi kami dapat info daripada pihak Jabatan Agama Islam, kalau nak teruskan hanya keluarga terdekat dan untuk majlis pernikahan saja. Dan untuk maknanya berapa saya difahamkan less than 50, kurang daripada 50. Jadi kurang daripada 50. Jadi hanya untuk majlis akad nikah keluarga terdekat itu saja. Lepas tu untuk majlis makan-makan tu kita pun satu keluarga pun dalam 15 ke 20 orang, itu sajalah. Itu yang kami dipahamkanlah. Untuk meneruskan untuk jemputan kepada 50 ke atas tidak dibenarkan langsung. Okey. Kali juga selain daripada perkahwinan banyak juga majlis-majlis yang lain kan. Itu macam birthday, ada function kenduri. Ada juga, semua itu kami ditunda ke bulan, seperti saya katakan tadi lah, mereka akan menantikan macam kami pun tunggu 2 minggu ni dan pastinya kita dapat info baru sekiranya kalau reda dan kita akan merancangkan. Ada yang telah push kepada bulan menunda kepada bulan ujung tahun lah, 8 bulan 9 bulan 10. Memanglah cantik untuk bulan cuti sekolah ni, mana semua berada satu keluarga dapat menyambut majlis kan. Tapi
disebabkan wabak ni jadi terpaksa dia berhentikan juga. Okey, Khalid, kita nak tanya juga pendapat Khalid sendiri. Bagaimana melihat ada juga setengah pasangan yang meneruskan perkahwinan, pernikahan mereka tetapi mengambil langkah berjaga-jagalah. Pandu lalu mengambil makanan tu. Betul. Kan? Seperti saya lihat semalam di Alostar, tak salah saya, disebabkan dia telah order kan makanan. Jadi nak tak nak terpaksa juga untuk dan mengambil langkah kita buat pandu lalu lah. Maksudnya bila walaupun ada pengantin dikurangkan, maksudnya maju persandingan diletakkan pengantin di pelaminan, tapi tetamu tidak boleh makan di rumah majlis itulah, hanya ucapan dan bagi makan. Okey, sekiranya tarikh ni katalah ini sedang berlaku sekarang ini, seminggu yang lalu. Bila perbincangan kata okeylah, kata okey minggu ni, minggu depan lah kata perkahwinan saya kan. Minggu ni, jadi saya kata baik kita cancelkan dulu. Jadi adakah pihak kalian hanya mengenakan denda ke apa ke? Okay. Bagaimana ganti rugi ke? Dalam kontrak kami, terma syarat kami memanglah kalau apa-apa kita tidak akan pulangkan wang, tapi disebabkan ini adalah krisis dunia kan. Jadi kita kena mengambil kena timah rasa lah masa pihak klien dan juga pihak kami sebagai distributornya. Jadi kita kena berbincang lah. Mungkin kita akan macam minggu ni sebenarnya kami ada majlis, tapi kami dah order bunga kan. Jadi bunga dah berkotak-kotak bunga datang. Jadi bunga segar. Bunga segar. Jadi kita tak boleh nak sebab daripada supplier dia dah sampai. Yeah. Jadi kami terpaksa terima dan kami mempergunakan sebaik mungkinlah apa yang ada, kita letak je lah kat rumah ataupun kita nak hantar kepada rumah hospital pun tak boleh. Kita nak hantar ke rumah orang tua pun tak boleh. Jadi kita mengambil langkah, kita kena hadapilah semua itu. Maksudnya kita terima dan kita menggunakan hiasan di rumah. Jadi walau bagaimanapun kita akan berbincang semula dengan pihak klien. Ini adalah krisis dunia. Jadi mungkin kita akan berbincanglah. Maksudnya mungkin daripada modalnya macam mana dan kita insya-Allah mungkin mereka faham dengan keadaan ini lah. Okey. Maknanya kalau misalnya harga pelamin, katalah harga pelamin selalu kita tahu kan beribu harganya. Tapi sekarang ni telah dikos-koskan kalau nak buat majlis sekalipun tak lebih berapa kan ada orang 30 orang begitu. Orang dan juga tempoh dihadkan juga. Tapi dia tempoh dihad. Tapi kita buat sesimpel-simpelnya lah. Basically of course dalam keadaan ini kita tidaklah menghias pelamin yang besar-besar. Kita buat as simple. Yang penting ialah majlis akad yang penting. Dari segi resepsi tu mungkin kita akan cadangkan untuk tunda pada hujung tahun. Mungkin katalah mereka kahwin, ada adik-beradik yang nak kahwin awal, lepas tu kemudian di hujung tahun ada abangnya. Mungkin kita untuk jamu makan kita boleh buat kedua adik-beradiknya dan merupakan kesatuan kekeluargaan, majlis makan-makan begitulah. Okey, bagi kalian kan yang mempunyai yang telah diarahkan untuk menutup selama 14 hari ini. Cuma ada sektor-sektor yang masih lagi bekerja kan, tapi macam kalian juga telah disenaraikan. Jadi bagaimana melihat pihak kami terpaksa memikirkan alternatif. Maksudnya waktu ketika ini kami mungkin ada pihak kreatif, kami akan cuba come up with a new design. Kita kena memikirkanlah apakah design-design yang terbaru dan juga perancangan-perancangan untuk perkahwinan yang akan datang. Jadi yang kita rancang ini mungkin kita akan perbaiki lagi untuk menjalankan perancangan perkahwinan mereka dan juga sebagai alternatif kita kena memikirkan apakah bisnes yang boleh kita buat. Mungkin hari raya coming soon kita boleh menyediakan hamper ataupun kita boleh berhubung melalui WhatsApp kepada siapa yang boleh buat cookies, kita boleh still
we still need to bekerjasama dan make money untuk membantu kepada yang pekerja-pekerja yang saya ada lah. Ya, pastinya krisis ini juga memberi kesan kepada kita semua kan. Sangat memberi kesan sebab kita tahu setiap minggu kita ada perkahwinan. Jadi minggu kalau satu minggu tu berapa banyak? Ada juga yang sampai 3-4 begitulah. Jadi saya memikirkan pekerja-pekerja di bawah tanggungan kita kan macam mana dengan keluarga mereka. Kita company kami ialah ada kerja, ada gaji. Jadi bila tak ada kerja ni macam mana kita nak prosesnya. Jadi kita terpaksa memikirkan untuk make money lah. Kita doakan semoga krisis ini ada jalan penyelesaiannya. Ya Allah, dengan kita sendiri sebenarnya. Sekarang ni baru hari kedua dan kita mengharapkan lagi 12 hari ini kita disiplin mematuhi perintah kawalan pergerakan seperti ini. Seperti saya lihat di IG kawan-kawan saya kan. Ada yang kerjanya sangat simple tapi pada mereka tu tidak simple. Bila dia kata stay home tu maksudnya duduk rumah. Mungkin mereka tak biasa duduk di rumah kan. Jadi kita kena konsepkan rumahku, syurgaku. Jadi kena bayangkan itulah syurga kita di mana kita kena berada di rumah bersama anak-anak. Mungkin inilah waktu untuk kita bersama kekeluargaan. Selama ni kita kerja, keluar pagi, balik malam, tak sempat bersama anak-anak. Mungkin inilah waktu untuk ada hikmah di sebaliknya sebenarnya. Benar. Terima kasih kepada Khalid Ahmad, perancang perkahwinan, dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Khalid Ahmad kerana datang ke sini. Kerana sebenarnya ramai anda mempunyai pilihan untuk tidak datang ke sini tapi sebab saya nak berkongsi insya-Allah. Terima kasih. Kepada semua rakyat Malaysia saya harap simple seperti Perdana Menteri kita bercakap, stay home, rumahku syurgaku. So stay home, be with your family and itulah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik.